Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, solat Jumaat. Termasuk pula tentang solat Jumaat. Solat Jumaat hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf, lelaki merdeka sihat, bermukim bertempat dalam satu negeri dan tidak di dalam penguzuran halangan seperti sakit, hujan dan musafir. Dia kata solat Jumaat hukumnya fardu ain bagi tiap-tiap muslim yang mukallaf. Lelaki atau perempuan tak wajib solat Jumaat. Merdeka hamba orang tak wajib. Sihat, kalau sakit berat tak wajib. Bermukim maksudnya bertempat dalam suatu negeri. Kita terang balik, mukim maknanya orang yang duduk pada satu negeri 4 hari dan ke atas. Kalau orang tu berlari pada Kuala Lumpur nak pergi ke Kota Baru, singgah di Terengganu 3 hari sahaja, maka dia panggil musafir lagi. Tapi kalau dia booking hotel di Terengganu ni 4 hari ataupun lebih, kerana nak duduk Terengganu 4 hari baru nak pergi Kota Baru, siapa dia di Kuala Terengganu dipanggil pemukim Kuala Terengganu. Dia gitu beza. Hari masuk tak kira, hari menetap. Hari masuk dan hari keluar tak kira. Maknanya 4 hari itu tak masuk, tak kira hari masuk dan hari keluar. Dan tidak di dalam keunzuran halangan seperti sakit, hujan dan musafir. Kalau musafir tak wajib Jumaat. Apatah lagi kalau musafir jalan laut dan jalan udara. Jalan laut dia pergi dengan kapal laut. Tak wajiblah kapal tu kena dicari darat pula sembahyang Jumaat. Menyusahkan. Dan kapal terbang itu juga. Sekalipun keluar daripada rumah lepas subuh hari Jumaat. Kerana kapal terbang dia payah. Dia tak macam bas atau kereta kita. Kalau kita tolak belum subuh, menurut pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, hari Jumaat maka terlepas dari solat Jumaat kalau tak lalu ikut masjid. Kalau lepas daripada subuh baru bertolak, mana kena sembahyang Jumaat di tengah jalan. Tapi kalau laluan udara, kita keluar pukul 11 pagi Jumaat, bukan kata pas subuh. Pukul 11 pagi nak pergi mana-mana, nak pergi jauh pun naik kapal terbang, takkan pergi kapal Cina naik kapal terbang. Nak pergi jauh pun jalan ke mana pula? Kena sembahyang Jumaat ke mana? Pasal kaum muktamad kata kalau berangkat lepas subuh kena sembahyang Jumaat. Dan kalau terbang dia pukul 11 nak pergi ke London. Kalau terbang nak London dia tak macam bang larang. Dia sama 14 kali sebetul. Jadi seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali Kuala Lumpur. Jadi gitu. Jadi diharuskan. Pasal benda tu kita nak kawal. Disebutkan di dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Solat Jumaat itu adalah kewajipan yang penting bagi tiap muslim dengan jemaah kecuali 4 golongan manusia, itu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang-orang yang sakit. Orang yang tidak uzur tidak melaksanakan solat Jumaat, ia tersebut sebagai orang munafik. Seperti disebutkan dalam hadis, man taraka salata juma'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa meninggalkan salat Jumaat hingga 3 kali uzur, maka akan dicatat dengan orang-orang yang munafik. Munafik di sini maknanya bukan munafik akidah. Munafik akidah ni kafir, iaitu orang Islam yang benci kepada Islam. Waktu kafir tu maksudnya tak moleklah perangai tu. Kerana perangai ni siapa diserupakan seperti orang munafik. Disebutkan juga al-Jumu'atu hajjul fuqara. Salat Jumaat itu sebagai haji bagi orang fakir miskin. Syarat sahnya Jumaat menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i ada 4. Yang pertama, tempat solat Jumaat harus tertentu yang didiami oleh orang ramai. Dalam mazhab Syafi'i dia kata mesti tempat orang duduk ramai.
Kalau bukan tempat orang duduk pergi buat solat jemaah situ, duduk kat lain pergi buat jemaah tengah padang, tak ada kena-kena dengan kampung tu, keluar daripada kampung suku benar, maka tak sah jemaah di situ. WCQ nombor tadi ke 2751 3 kali dah khabar. Ini ahli sikit WCQ 2751 tu ahli sikit. Berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki ahli jemaah, dikerjakan dalam waktu zuhur, didahului dengan 2 khutbah sebelum solat jemaah. Jadi 2 ini dengan hadis, 2 dengan ijtihad ulama. Yang pertama syarat dia, dia kata hendaklah didirikan di dalam tempat orang duduk, tempat tinggal orang ramai. Ini bukan daripada hadis Nabi. Tak ada mana-mana hadis bahawa Nabi kata syarat sah jemaah kena buat kat orang ramai. Tak ada. Cuma ulama beristihad. Oleh kerana tak pernah lagi berlaku, maknanya buat tempat yang tak ada orang, buat kat orang duduk semua, maka dibuat syarat lah nak sah jemaah, nak didirikan tempat orang ramai, tempat tinggal situ. Jadi bukan daripada hadis. Ini pandangan ulama. Begitu juga dengan 40 orang laki-laki dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu benda ni ada khilaf dalam bab bilangan solat Jumaat. Sebab apa ada khilaf? Sebab Nabi tak sebut, Quran tak sebut, khilaf lalu. Kalau Nabi sebut dah, tak ada khilaf. Nabi kata nak sah Jumaat sekurang-kurang 40 orang laki-laki. Kalau Nabi ada sebut gitu, maka tak ada mazhab berlaku. Ni 40 ada, 30 ada, 20 ada. 12 orang ada, 8 orang ada, 4 orang ada kau. Pasal Nabi tak tetap. Dan ni 40 ambil mana dalam satu hadis. Di antaranya hadis riwayat Imam Baihaqi adalah yang pertama-tama mengerjakan jemaah pada masa di Madinah tu 40 orang. Jadi kata ulama, dia kata ni bukan Nabi buat syarat 40 orang. Kebetulan hari tu 40. Tak kalau 30 rosak. Jadi itulah ke pandangan ulama ni. Tak payah balah lah. Cuma kita beritahu ni pandangan-pandangan ulama. Dua ni dengan ijtihad. Dua yang akhir ini, iaitulah dikerjakan dalam waktu zuhur, ini memang hadis. Nampak? Ini tak ada khilaf. Sebab tu kita buka kitab-kitab fiqh, tak ada khilaf. Jumaat dalam waktu zuhur, tak ada pun ulama kata boleh buat waktu sebelah. Pasal ni jelas. Ni sore. Begitu juga dengan 2 khutbah. Sebab jelas Nabi dalam hadis-hadis yang banyak tentang Jumaat, Nabi buat dengan 2 khutbah dahulu. Tentang pendapat di atas mengenai jemaah solat Jumaat sejak dulu hingga sekarang menjadi masalah yang penting diperhatikan orang, walaupun apabila jumlah 40 orang itu dijadikan syarat sahnya solat Jumaat. Bagi masyarakat kita tidak terlalu mengalami kesulitan, tapi barangkali pada satu daerah tertentu yang jumlah jemaahnya kurang pada 40 orang, ini perlu dibuat pegangan. Menurut penerangan mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi mengatakan cukup 4 orang sahaja, termasuk imamnya. Pendapat ini berdasarkan suatu hadis, bermaksud Jumaat itu diwajibkan tiap-tiap kampung. Di situ ada seorang imam, walaupun penduduknya hanya 4 orang. Pun juga hadis ini bukan syarat sah Jumaat dengan 4 orang penduduk. Nabi kata walaupun hanya rayah sahaja. Imam Auza'i mengatakan Jumaat itu cukup 12 orang. Pendapat ini bersandarkan dengan hadis yang artinya orang yang pertama kali datang Madinah dari kaum Muhajirin adalah Mus'ab bin Umair, dan dialah orang yang pertama diri Jumaat di situ pada hari Jumaat sebelum Nabi Muhammad datang. Dan ketika mereka berjumlah 12 orang sahaja. Sebab itu banyak sangat pendapat, lebih kurang ada 18 pendapat tentang bilangan solat Jumaat. Sebahagian daripadanya adalah boleh kita taklid, dan sebahagian daripadanya tak boleh kita taklid kerana hanyalah naqal sahaja. Atau pandangan-pandangan yang tidak ada sanadnya, sampai kepada yang memberi pandangan. Adalah Nabi SAW melaksanakan salat Jumaat ketika gelincir matahari. Hadis riwayat Bukhari.
Dua khutbah dilaksanakan sebelum solat Jumaat. Kedua khutbah itu dipisahkan dengan duduk sebentar, kira-kira selama tumaninah solat, atau kira-kira habis membaca subhanallah. Diterangkan dalam hadis daripada Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim bahawa Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumaat dengan berdiri dua khutbah, dan beliau duduk antara dua khutbah itu. Solat Jumaat yang dikerjakan 2 rakaat secara berjemaah dan didulukan dengan khutbah adalah wajib kita kerjakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis-hadis yang datang kepada kita, hadis-hadis yang sahih lah, menerangkan bahawa Nabi SAW sembahyang Jumaat memang dalam waktu zuhur dan tiada lagi solat zuhur, dan didulukan dengan 2 khutbah. Dan hadis-hadis pula tentang khutbah, Nabi baca khutbah berdiri, lepas tu duduk sekejap baru berdiri balik untuk khutbah yang kedua, lepas tu baru qamat sembahyang Jumaat. Jadi kita amal ni molek ngak dah lah. Tu memang sepakat ulama. Cuma bilangan Jumaat kabar ni hukumnya apa yang difatwakan oleh mufti-mufti mutaakhirin mazhab Syafi'i, harus bagi mana-mana orang yang bermazhab Syafi'i ataupun mazhab lain, bila tak cukuplah 40 orang dia nak solat Jumaat juga, harus dia bertaklid pada pandangan imam yang mengatakan kalau tak sampai 40 pun sah juga Jumaat. Faham? Kerana Jumaat lebih afdal daripada meneruskan solat zuhur. Umpamanya kampung tu ada 20 orang je. 20 orang saja, tak ada orang dah. Dulu ramai orang lelaki nya kekah di rimah, mati ramai. Hari tinggal 20. Nak pergi ke bandar hak ada Jumaat hak terdekat je 15-16 batu. Rukun khutbah. Jadi kata tadilah, kalau negeri hak jauh duduk dalam hutang ada 30 orang, ada 15 orang saja nak buat Jumaat juga, mufti mazhab Syafi'i sendiri fatwa boleh. Walaupun kaum muktamad kata tak sah Jumaat ni buat zuhur, tapi mufti-mufti mutaakhirin mengatakan harus taklid pandangan-pandangan imam mujtahid atau fuqaha yang mengatakan tak sampai 40 pun boleh juga. Apatah lagi 40 ni bukanlah sharah jelas sebagai syarat yang telah diucapkan oleh Nabi sendiri, tetapi hanyalah pandangan daripada ulama. Rukun khutbah, baca alhamdulillah dalam 2 khutbah, maksudnya memuji Allah. Yang kedua, membaca selawat atas Nabi SAW dalam 2 khutbah. Yang ketiga, berwasiat dengan takwa kepada Allah dalam 2 khutbah. Yang keempat, membaca ayat Quran dalam salah satu khutbah. Yang kelima, memohon keampunan bagi sekalian mukmin pada khutbah yang kedua. Baik, rukun khutbah ni dalam mana-mana hadis pun tak pernah sebut inilah rukun khutbah ataupun rukun khutbah itu 5 perkara. Ulama ambil di mana rukun khutbah ni? Ulama buat kajian daripada hadis-hadis tentang khutbah. Hadis-hadis sahih tentang khutbah Nabi tak tinggal 5 ni. Nabi tak tinggal pun 5 ni. Ini benda yang menjadi asas yang penting dalam khutbah. Maka ulama pun letak nama rukun khutbah. Rukun ni kalau kita tak buat tak sah khutbah. Bila tak sah khutbah kena ulang baliklah khutbah tu. Rukun yang pertama memuji Allah, sama ada dengan fi'il ataupun dengan isim. Kalau orang mengaji kalimah dengan isim ni alhamdulillah, mubtada khabar. Alhamdulillah padang dah. Lebih lagi dapat alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Quran alhamdulillah. Memuji Allah. Kalau dengan fi'il ni ahmadullah atau nahmadullah, aku puji akan Allah. Yang sunnahnya alhamdulillah. Kerana hadis-hadis yang sahih Nabi baca khutbah dipuji Allah dengan alhamdulillah. Jadi pendek tak apa dah, sekurang-kurang. Kalau alhamdu Tok Khatib kata tak usah khutbah. Alhamdulillah, aku puji siapa? Pak dah puji siapa? Alhamdulillah lah. Jangan alhamdu saja. Kemudian selawat ke atas Nabi. Jadi puji Allah, khutbah pertama kena puji Allah, khutbah kedua puji Allah. Selawat Nabi kita juga dua-dua kena selawat Nabi. Sekurang-kurang Allahumma salli ala Muhammad. Nak lebih lagi, nak panjang lagi, afdal lah. Sunat lah. Ingatlah kalau kita orang suruh jadi khatib, tulang tak ada orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, Allahumma salli ala Muhammad. Rukun yang 3, pesan orang suruh takwa. Kan masih itu kata ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah.
Atau ya ayyuhallazina amanu taqullah. Nah, suruh orang takut kepada Allah. Yang keempat, membaca ayat Quran dalam salah suatu daripada dua khutbah Quran dah. Baca satu ayat je, tapi ayat yang memberi faham lah. Nampak? Umpama ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Padahlah. Nah, ya orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak bini kamu daripada sembahyang dan mengingati Allah. Padahlah. Nah, janganlah satu ayat yang orang tak faham atau satu kalimah ni. Nah, tu ketik naik alif lam mim. Jadi orang tak reti benda. Nah, kemudian memohon keampunan bagi sekalian muslimin pada khutbah yang kedua. Doa untuk sekalian muslimin. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat. Padahlah. Nah, jadi 5 ni dia panggil rukun khutbah. Jadi kalau kita kebetulan lah jadi bidang kerja, Tok Khotik rebah pesang, dua-dua orang pesang belaka. Jadi tulang kita itu pakai jubah, pakai serban. Jadi orang suruh kita belaka, gati. Nah, orang lain tak gerak, orang lain pakai baju Melayu. Jadi dia pakai serban jubah kena naik. Jangan takut naik. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Lepas tu apa benda ni? Baca satu ayat Quran. Nah, kul huwallahu ahad. Apa dah? Nah, lepas tu duduk. Nah, bangun pula baca sekali lagi. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ittaqullah. Nah, tak payah baca ayat dah. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat. Aqimus salah. Biarlah masuk sinar harian pun. Khutbah paling pendek dalam dunia. Tapi itulah rukun khutbah. Faham? Mana tahulah kalau kita dah boleh kira. Nah. Tapi suruh pakai serban so. Nampak? Nah, pakai serban pakai jubah dikira tok guru lalu. Nah, padahal sunnah Nabi. Nah, apa masyarakat dikira gitu. Nah, pakai jubah pakai serban tok guru ni. Nah, pada kawan tu baru-baru kemarin mak rempit lagi hari ni dah. Hari ni dah taubat dah, pakai beli serban, beli jubah pakai. Dia suruh bawa tahlil. Nak congek terus tahlil. Dulu mula-mula zaman ngaji-ngaji tu pakai serban. Nah, pakai serban, macam orang ngaji, macam orang alim ya pakai. Tapi baru ngaji bodoh lagi. Lambat ni kat rumah orang mati tahlil suruh jadi syekh. Tak. Tak akak nak kata tak boleh. Nak. Orang syekh. Nampak? Lalu kita mana reti. Nak buat bolok itu yang bolok. Apakah doa awak tekuk itu? Makau. Muka apa putih? Tak. Takut tang. Kenapa kan ni? Dikira kita selalu padahal baru ngaji. Aduh lah. Betul lah. Baca ayat kursi silu kan dah penyak lagi. Nampak? Kemudian hak kita nasihat kepada orang tu sunat. Hak terjemah Melayu, hak Arab tu rukun khutbah. Hak terjemah Melayu tu. Kan? Hak tu sunat. Mengikut isu semasa tu. Biar isu semasa. Kalau keadaan perang dalam perang Palestin dengan Israel, cerita hak perang. Cerita hak bersedekah tolong-menolong, derma jihad dan sebagainya. Nah, kalau orang dengar duk sibuk dengan orang curi, cerita hak hukum hudud, memotong tangan dan sebagainya. Baru tu panggil khutbah Jumaat. Nah, ni kampung tu sibuk dengan curi khutbah pakai topi keledar. Jadi tak kena sama. Dia tak kira kita baca mondok, baca surat, sama saja. Biarlah berkenaan dengan perkara yang berlaku. Dengan wakil, dengan isu semasa dia panggil. Baru comel khutbah. Ni orang tidur habis. Tok Imam nombor 2 nerak terus. Dah cerita topi keledar.
Nampak? Pakai, jangan tak pakai. Tak ada kena-mengena. Lain kalau tengah sibuk mana budak-budak dak akan topi 3-4 orang pecah balik. Khutbah topi keledai. Molek juga. Syarat-syarat khutbah yang pertama, isi rukun khutbah dapat didengar oleh ahli Jumaat. Orang yang nak jadi ahli Jumaat 40 orang tu biar dengar. Yang kedua, berturut-turut antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jangan berhenti rehat dulu apa semua. Duduk sekejap tu ikut sunnah ittiba' dia panggil. Nabi duduk sekejap. Yang ketiga, menutup aurat. Kalau terbuka aurat tak boleh. Umpamanya terselok kain tok khatib dengan sebab angin kuat, maka tok khatib wajib tutup dengan segera. Tengah baca khutbah, mari angin pun kerakak kain tok khatib. Hak ujung kain pekat hak cak gajah tu naik atas mimbar. Tak. Dalam pula tak bakar gitu. Wajib kena tutup segera. Dia sama macam sembahyang. Kalau lock nak baca lagi batal. Tutup segera, maaf pada syarak. Yang keempat, suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempatnya. Dia sama macam sembahyang. Kena suci. Baca khutbah dia sama macam sebuah jemaat, sama macam sembahyang lah. Sembahyang wajib suci hadas, dia kena suci hadas juga. Kalau bang tak apa, bang tak ada uduk, makruh sahaja kata setengah ulama. Tak ada uduk bang. Pasal apa? Pasal lepas bang baru nak dia ambil uduk, nak qamat pula, jadi galak. Qamat hadas sah juga. Qamat hadas ni ulama-ulama buat masalah. Tapi asyaddul karahah, sangat-sangat makruh. Kerana lepas qamat nak balik mandi wajib pula. Takkan tak sembahyang dalam junub. Tu bila? Dah qamat dalam junub. Masa duduk dengar tu tak ingat dia tidak mandi wajib lagi. Lepas tu Tok Imam pun siapa? Tok Imam kata qamat. Dia pun bangun. Allahu akbar. Tengah-tengah qamat. Tak mandi junub lagi aku. Jawabnya teruskan qamat, balik mandi dia dia. Jadi orang semayang lah. Lepas dia qamat dah, jangan tunggu dia mandi junub pula. Semayang. Jangan dah. Sebab tu ulama kata asyadul karahah. Tapi kalau khutbah Jumaat tak boleh. Ada hafsah atau kecil kena suci belaka. Tok Bila pun beradah ni. Najis pada pakaian tak boleh ada, melainkan yang dimaaf. Sedikit darah dirinya dimaaf pada syarak. Kalau pakai mikrofon hak letak dada ni, jangan ada atas wayar tu najis. Ni fatwa ulama. Zaman dulu tak ada mikrofon ni ulama moden dia fatwa. Atas amplifier maaf. Yang samaahnya bila kita gerak, benda tu gerak juga. Jadi wayar mikrofon, Tok Imam rokok, dia rokok. Tok Imam sujud, dia gerak wayar tu, naik, dia gerak dia. Jadi benda yang gerak dengan gerak kita tidak boleh ada najis. Atas amplifier dulu duk baloh. Baloh tubik fatwa dimaaf pada syarak. Melainkan Tok Imam tu Tok Khatib tu galah amplifier masa baca khutbah. Tu lain kan. Pasal dia tak belakang je. Wayar belakang kata setengah tak kira. Pasal dia gerak hak tu tak kira dah. Sama dengan masalah sujud atas ekor serbang. Ekor serbang ni, orang pakai serbang ada ekor lah. Jadi bila kita naik turun, dia naik turun, dia gerak. Jadi bila kita sujud, ekor jatuh dulu, kita pun sujud atas ekor. Tak sah, berlapik dahi. Tapi kalau berlapik separuh je, dahi ni kenalah bumi. Sah lah, mana kabah tak sah ni, ekor serbang tutup semua begini. Faham tak? Lepas tu ada ulama pula kata, ni syarat dia gerak tu, ekor tu gerak atas. Tapi kalau dia gerak naik turun, ekor tak gerak, sebab ekor tu panjang. Panjang sangat, jatuh atas latar dulu, pusing sampai agak dekat pekik depu, mari pun dah atas ke depan ni. Tak kira ekor dia dah. Faham tak? Tu dia kena dia tak masuk buk tu.
Tokak. Tokak tak kena suci. Tokak kena suci. Atau tokak tu dah lihat tak cicok. Besar kita tengok kadang-kadang benda ni tidak diambil perhatian. Atau tokak mimbar. Nampak? Tokak mimbar tu kan, dia tokak kan. Tak cicok penuh, tak tokak. Ini tak suci ni dia lagu tu. Ni masalah AJK. Ahli jawatan kuasa. Ada setengah tempat tu maknanya dia buat 2 tekak. Alik bawah tu kalau lelaki ada atas tu gapa, kat gapa tai cicok penuh. Nampak masalah tu sama bertahun-tahun. Dia tak kira bersih ke gua ni. Dia kira lelaki nak bersih kat apa kotor tak apa. Ni ahli jawatan kuasa ni. Gitu. Jadi kena tengok atas bila nak hari Jumaat, tok siok ke tok bila ke perhati tak dapat tokak. Basuh tak apa bulan kali yang nampak comel-comel sikit tak. Ini pakai gerok tokak-tokak. Comel tokak tu pula beras bank. Sunat Jumaat mandi dan membersihkan tubuh, wallahu a'lam. Tiba-tiba tu ada soalan. Dia kata, please Ustaz, this question is very urgent. Ada tanda situ. Pasal dia buat kertas hijau, kita baca dia dulu. Pagi tadi saya ke pasar borong, saya beli 4 kilo ikan. Selepas beli ikan, saya letak ikan itu di atas tong ikan di sebelah tempat saya beli ikan itu. Kerana saya hendak ke tempat lain pula dengan dan setelah saya pusing-pusing tempat lain, saya pun ke tempat ikan saya tadi. Saya pun ambil ikan itu terus balik. Sampai di rumah saya terus letak dalam peti hingga ke petang. Baru saya buka. Tapi alangkah terkejutnya saya apabila saya buka plastik itu, saya dapati awak suspend. Dalam plastik itu sotong. Ingat ke bung ni? Ada sotong ni. Ingat ada sipor ke apa ke? Bung tangan lah, grenet. Ada sotong lah. Tadi dia ikan ada sotong. Yang besar-besar juga, dalam 4 kilo juga. Mari dua ni. Dan saya ingat saya Ustaz, masa saya ambil tadi hanya satu saja plastik yang ada kat situ. Salah bola. Saya ingat pagi esok saya nak pergi semula ke pasar borong untuk serahkan semula sotong itu. Tapi kalau tak ada orang yang datang cari atau tak ada orang yang mengaku, apa saya nak buat dengan sotong itu? Saya takut nak makan sebab bukan hak saya. Bagus kan? Dia pergi beli ikan 4 kilo, letak kat tong dulu. Biasalah kalau barang berat, biasalah orang ni buh sini ni, buh celah ni, lepas tu girang dulu. Mari gak pakai ambil buat balik. Dia tak rasa pula 4 kilo jadi 8 kilo. Tengok-tengok kadang ada sutong orang pula dah berkilo-kilo dalam tu. Jadi gua ni kom. Jawabnya esok lagi semula lah kalau benda tu dekat. Pergi semula dan pesan kepada orang di situ. Siapa yang ada maknanya beli sutong tinggal, beritahulah dia tinggal situ nombor telefon. Lepas tu tunggulah. Tak ada orang pula, buat balik sutong tu boleh makan. Boleh makan. Walaupun Nabi kata kalau kita jumpa kena iklan setahun dulu baru boleh. Tapi sutong kalau setahun tak jadi sutong. Faham tak? Jadi spoket. Kalau setahun. Jadi boleh makan dengan syarat kita tandalah jumlahnya. Dah makan dah pasal tuang tak ada. Jadi benda yang rosak boleh makan selalu dan taklah ditanda jumlah dan qadarnya. Bila datang tuannya takdir kata mari pula, maka kena gatilah. Kena gatilah qadar mana yang kita telah makan tadi. Faham tak? Sebab nak jaga binatang, nak selamatkan makanan daripada rosak. Nampak? Boleh. Tapi kena tanda jangan puak gitu. Mana tahu ada adang tak? Kita pergi pasar pula mana minggu depan atau bulan depan orang pun kabar ni tak nombor telefon. Lepas tu tinggal hak suang sutong itu. Kita telefon lah. Pok dara kita. Orang dia nak jadi gitu. Pok dia kata biarlah bukan orang yang nak dara kira gati lah. Faham tak? Bahasa galuhnya pok dara. Bolehkah orang perseorangan ingin menyambut Maulidur Rasul secara sendirian atau bersama keluarganya? Bagaimana caranya Allah kita sambut Maulidur Rasul? Bagaimana cara sekurang-kurangnya menyambut Maulidur Rasul?
Tiga soalan. Satu je kita jawab. Maulidur Rasul ni maknanya hari keputeraan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada sebarang hadis pun yang suruh kita sambut Maulidur Rasul. Tak ada hadis pun. Sebab tu tidak ada ibadat-ibadat yang dianjurkan oleh Rasulullah yang kita lakukan afdal pada hari-hari Maulidur Rasul seperti soalan tersebut. Cuma ulama' berkata, apabila kita tu buat ingatan seperti ini, tanda kita kasih kepada Rasulullah, hukumnya adalah harus tak salah. Dengan syarat jangan buat perkara yang bertentangan dengan syarak. Seperti setengah-setengah tempat, macam di Maghribi Maulidur Rasul setengah-setengah minum arak. Tempat kita beragak, datang tinin beragak Maulidur Rasul, tu baru tak boleh. Jadi tidak ada pun sebarang amalan yang tertentu yang afdal daripada yang lain. Orang tanya kepada Dr. Ahmad Syarbasi dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, dijawab semua amalan kebajikan kita buat pada hari Maulidur Rasul dengan niat untuk mendamping diri kepada Allah, tanda kita kasih pada Rasul, seperti sembahyang, membaca Quran, berselawat dan seumpamanya, dapat pahala belaka di sisi Allah. Masalah berkenaan mak rempit patah kaki. Kakinya dibalut dengan simen. Bagaimana cara wuduknya? Kalau kaki kiri kita, kaki kanan kena simen, tak boleh sampai air, maka kita pun nak ambil wuduk. Ambillah wuduk dulu. Baru sila wuduk hakum, basuh muka dulu macam biasa. Kemudian basuh tangan kanan, basuh tangan kiri sampai ke siku. Nampak? Ilal ka'bain sampai ilal marafiq sampai ke siku. Kemudian famsahu biru'usikum, Tuhan kata sapu kepala. Kemudian dalam hadis pula kata sapu telinga dengan air. Lepas tu nak basuh kaki, arjulakum ilal ka'bain, tak boleh ada seminggu. Situlah mula tayamum. Sebut dah gitu dah dalam kitab Fiqh Manhaji. Dr. Mustafa Bura, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, terang dah dengan jelas. Siapa kat kaki itu, kita startlah tayamum. Tepuk tangan kepada debu, sapu ke muka niat tayamum. Kemudian tepuk sekali lagi, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri, sebagai ganti daripada kaki yang ada simen, tak boleh sapa air. Lepas tayamum, sambung balik wuduk yang belum habis, basuh kaki kiri. Selepas tu selesailah. Solat mak lempit jika dia solat duduk tapi kakinya yang patah terlunjuk ke depan menghadap kiblat, dan kaki satu lagi di belakang disilang seperti duduk bersila, tak ada masalah. Ni orang sakit, kaki seming takkan nak lipat. Lipat kaki seming, coh seming maknanya. Jadi dah kaki hak seming ni tadi tak kiblat. Tak nanti mak lempik terapik pun boleh. Kalau kaki patah tak ke depan, tak kira siapa-siapa. Boleh masalah gitu duduk darurah. Tak ada masalah yang duduk ni. Boleh ke dia solat sambil baring sedangkan dia mampu duduk? Tak boleh. Kalau boleh duduk, kena solat duduk. Tak boleh duduk, baru berbaring. Kan Nabi kata wa illam tastati' wa ala junubi. Jikalau mu tak mampu duduk, baru boleh tertang. Jika mak lempik ini mimpi keluar mani pula dah dalam kaki seming tu, macam mana pula nak mandi wajib sebab kaki dia tak sapak air. Maklumlah mak lempik ni power. Aduhlah, gitulah bila kita mandi, kaki tak kena air, mandi dulu segala anggota yang boleh kena air. Faham tak? Mandi dulu hak mana? Kena rata habis Muka ada seming tak ada tak kena rata air. Tubuh ada seming tak ada seming, kena rata air wajib. Punggung ada seming tak seming punggung. Kaki tak boleh rata air, ada seming. Maka rata dulu mandi wajib. Lepas tu tayamum. Tayamum. Guna tayamum, tepuk tangan biar ke debu tanah, tomor muka biar rata. Tepuk pula tangan debu sekali lagi, lama tangan kanan sampai siku, lama tangan kiri sampai siku. Tak perlu buat gitu, pasal dia ganti, tak boleh kena air di kaki tak ada seming. Lepas tu sah mandi junub tadi. Nak tayamum dulu pun boleh, nak mandi dulu nak tayamum keriang pun boleh. Cuma dalam wuduk saja wajib tertib. Soalan seterusnya, sah atau tidak orang nikah digolok tanpa wali bapak, tanpa pengetahuan bapak, kerana apabila balik ke Malaysia dan dibuat report ke pejabat agama untuk pendaftaran, cuma dikenakan denda dan tidak disuruh nikah semula. Baik, kalau maknanya pengantin itu tidak duduk dengan bapak, maka sahlah berwalikan wali hakim.
Nah, yang tak sahnya pengantin tu duduk dengan ayah, duduk dengan wali lah. Kemudian hak lelaki ni awak lari daripada wali, pergi nikah digolok tu. Hak tu tak sah. Pasal awak lari daripada tangan wali. Kalau hak duduk belajar luar negeri ni tak mesti Malaysia, tak mesti England. Nak reti wak luar negeri dikira dua marhalah. Nah, jadi dikira orang ni sudah tidak ada wali. Nah, ni hak tak sah ni. Anak puang tu duduk di rumah. Tapi tahu dah ayah memang tak wi pasal hak lelaki tu tak apa molek, ni pakak lagi tak kena, buat lari daripada wali, hak tu tak sah. Hak tu kena nikah semula. Dah. Apa kau pakai luar pendek bila berdiri nampak lutut tapi masih duduk? Berdiri tak nampak lutut, duduk nampak lutut. Jawabnya masih berdiri tu tak haram, masih duduk tu haram. Kerana haram-haram ni menampakkan aurat. Jadi kalau mau berdiri nampak aurat. Berdiri tak nampak aurat, tak haram. Duduk nampak aurat, haram duduk. Nah, tak nanti luar pendek saja benda lain gitu kok. Nah, macam orang yang orang dia pakai baju leher dia besar. Nah, umpamanya dia pergi tunduk nampak aurat dalam, orang nampak belakang. Dia berdiri kata tak nampak. Nah, maka masih tunduk tu haram. Nah, jadi kalau seluar 3 suku tu kalau berdiri molek lebih pada lutut. Tapi masalah naik mutu lah. Nah, kan ada 2-3 suku. Tuang molek dak 3 suku seluar. Luar 3 suku tu sebenarnya telah pun diharuskan oleh Islam. Dak haram tu, haram luar pendek ni. Macam ke Cina tiruk ni tu. Hak tu haram luar 3 suku. Lah ada orang dia ekstrim sangat. Nah, datang dia ngaji lah kitab lah sampai luar 3 suku dia kata haram dak. Yang haram ni masih naik motor tu dia lok sampai selok. Situlah haram. Jadi kalau luar 3 suku buat jalan macam biasa tu tak ada masalah. Jadi kalau gini hak pakai luar 3 suku ni nak naik motor moleknya jangan beri nampaklah lutut tu. Ataupun pakai sarung di dalam. Kagak di dalam. Nabi nak mewasiat, ada wasiat pada Sayyidina Ali bahawa kalau akad takbir ihram jari kena buka sedikit. Soalan saya, kalau buat rapat jari boleh tak? Dia kata Nabi wasiat pada Sayyidina Ali masa takbir sunat renggang jari sikit. Bukan renggang buka gitu, renggang sikit dak akhiruk itu. Buka sikit. Jadi dia kata kalau dia nak buat rapat juga mana hukum? Jawabnya yang mubabi ingat apa dah Nabi suruh renggang lah. Sikit. Mudah je tak. Dan Nabi suruh renggang sikit, renggang. Kita tak lawang semua. Tapi kalau buat rapat pun ulama kata sah, hukumnya sunat renggangkan sedikit. Saya makmum muafik tapi saya sedar dah nak baca Fatihah sebab imam terang sangat nak buat gani. Kalau mari sama dengan imam tapi imam terlampau laju tak ada habis Fatihah baru ihdinas siratal mustaqim tak imam rakaat dah. Jawabnya tak boleh rakaat kerana mari sama dengan imam muafik. Kalau mari lewat dah masbuk boleh rakaat sama dengan imam. Jadi kalau kita mari awal sama dengan imam takbir kita takbir maka kita kena perhabiskan Fatihah. Tak sekira dia tu dia laju, kita perhabiskan Fatihah baru kita rakaat dan ikut dia. Dalam semayang saya ingat seumur kepada awet. Guna menyakit berat ni. Nak buat lagu mana? Jawabnya lupakanlah dia. Kita semayang ni nak apa benda ingat Tuhan. Aqimis salata li zikri, dirikan semayang tu supaya ingat kepada aku. Batu sunat kita buang segala ingatan-ingatan kepada dunia sebelum daripada akad takbir. Basi diri nak takbir jangan aduh nak kira Allah Akbar lalu. Diri tu ingat aku ni munajat menghadap Allah Taala. Tak ramai orang Tuhan beri peluang aku dapat akad takbir macam aku ni. Ramai orang duduk dalam kesesatan, aku boleh takbir. Nak semayang molek sikit, aku nak ingat molek sikit. Tak mau ingat benda lain yang karut-karut. Barulah mudah jadi ingat Tuhan. Jadi agak bangun ke Allah Akbar lalu. Tak tahu ke benda. Kemudian sebab itulah banyak benda yang kita duk cara dunia, banyak itulah dia akan ganggu fikiran kita. Kurang cara, kurang ada dalam hati. Sebab tu ulama-ulama dulu dia tak boleh duduk kat orang ramai pasal jadi serabut semayang teringat. Kalau pakai selendang tak tutup dada dikira tutup aurat tak? Dia kata puang pakai selendang tapi tak sampai kat dada selendang dia. Jawabnya tutup aurat ke tak? Tengoklah dulu baju tu.
Kalau baju hak jenis terbelah nampak dada, selendang ku atas ni saja tak tutup aurat. Pasal baju belah nampak dada. Tapi kalau baju dia tak nampak dada, kacing sini dak, dia pun selendang lilit saja, selendang bawah tu dia ni sisi. Selendang sisi. Nampak? Jadi pakai belik saja tak nampak dah lah dada ni pasal baju itu, maka hukum tutup aurat dah lah. Cuma baju hak bahagian ni, bahagian ropek. Jangan ketat. Kalau ketat tak kira tutup aurat lagi, pasal selendang mu kecil macam selendang 3 segi tapi bekas kat bawah dada ni. Apa? Jadi baju dia ketat, nampak bekas betul kat bawah dada dia, maka hukumnya tak selesai lagi masalah. Wajib kena tutup dengan jibab besar. Tapi kalau baju jenis tak nampak betul tubuh dah, baju gelebih, baju jubah apa semua, maka taklah wajib tutup sampai gini. Nampak? Kalau seorang makmum masbuk tu tak sempat dengan imam masa tahiyat akhir, dan bila imam bagi salam, makmum tu tak sempat habis baca tahiyat, makmum tu kena habiskan tahiyat tu dah dulu dah. Lepas imam bagi salam, makmum tu bangun terus sampai habiskan tahiyat. Baik, so imam tahiyat akhir, makmum masbuk ada nak ganti rakaat. Jadi kalau tu imam salam dah, makmum ni kena habis tahiyat baru diri ganti rakaat. Jawabnya kena tengok dulu tahiyat rakaat berapa makmum tu duduk. Kalau tu imam tu sembahyang isya rakaat yang keempat tahiyat akhir, makmum ni tahiyat awal dah rakaat kedua, maka kena habis dulu tahiyat awal tu, pasal mu duduk tepat tahiyat awal. Yang kalau mu duduk pada bukan tepat tahiyat, seperti mu mari tu imam tahiyat akhir dah, kita pun mari Allahu Akbar, terlang lewat sikit ni bagi bajikan je kekek. Kamera please. Nampak orang nak kenal sangat dia. Biarlah. Ingat ke tak tahu tadi. Kita mari tu tak imam tahiyat akhir, kita buat Allahu Akbar, nak ingat tu terus duduk. Terus duduklah ikut imam. Jadi kita baca tahiyat tak situ sepatutnya. Taklah. Kita tak ada rakaat lagi. Maka tu imam habis salam, kita tak habis tahiyat pun setengah ulama kata boleh naik dah tambah. Atau kita duduk pada bukan tempat tahiyat awal, seperti kita duduk pada rakaat ke-pertama atau rakaat ke-3 solat isyak contoh. Tapi tu imam tahiyat akhir, kita solat rakaat 3, tu imam tahiyat akhir, tu imam tahiyat, kita baca tahiyat kerana ikut imam. Tapi tempat kita bukan tahiyat, kerana rakaat 3 solat isyak tak ada tahiyat. Tu imam salam boleh bangun selalu. Setengah ulama kata sunat ialah habis tahiyat. Berlaku khilaf situ. Boleh tak sambut lelong ikan yang dirampas oleh pihak berkuasa daripada bot nelayan asing? Ya, sambut lelong. Jawabnya kalau kepunyaan orang Islam tak boleh. Saya sudah beristeri baru seorang. Sebelum kahwin saya cuma fikir untuk kahwin seorang saja. Tapi lepas kahwin saya rasa lain macam pula ni. Ada pula. Kadang-kadang rasa dia kata bila tengok perempuan lain. Sebelum ini isteri saya pernah bagi warning untuk suruh saya cerai dia sekiranya saya mahu kahwin lain. Saya tiada niat langsung berbuat demikian, tapi masih lagi mahu kahwin lain. Tolong beri nasihat bagi tujuan murni saya ini. Tujuan murni lalu nak kahwin lain. Jadi tengok tujuan apa nak kahwin lain. Tengok binimu pun kalau mundak terlayang, nafkah pun tak tahu hari habis. Binimu pun mudak ajar pada doa ini nak kahwin lain, nak buat jadah benda. Lalu tak tunai lagi nafkah batin, kena ajar agama tu. Beri agama bukan WBT je. Beri agama. Tak pandai nak ajar agama, bawa pergi tempat orang belajar agama. Lepas tu ada kemampuan nak kahwin, kahwin ya. Takutnya tak ada kemampuan. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah, wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau mu berasa jadi dak juru, jadi dak adil, jadi zalim, maka seorang sudah Tuhan kata. Soalan seterusnya, orang bukan Islam ada darah haid tak?
Jawabnya kuda ada haid. Dapat kata orang bukan Islam, kuda ada haid. Kuda, arnab, nah. Apa hukum tengok VCD lucah? VCD yang pising itulah piring tu, tapi cerita lucah. Jawabnya harus kalau mu sendiri berlakon dengan bini mu. Tak? Ke haram? Tak lah haram ni. Makruh lah tengok kita sendiri, bodoh lah bagi. Tapi kalau hak orang mukanya haram lah, mana boleh tengok nawak dia. Nak pun dia tujuan tengok. Apa hukum seorang isteri telah dicerai oleh suaminya dan mempunyai seorang anak? Anaknya 5 tahun lebih dah. Kepada siapakah yang berhak atas jagaan anak itu? Sekira-kiranya anak itu dapat pada ibu, bagaimanakah sekiranya ayah tu nak gunakan lawyer? Dapatkah jadi hak milik ayah? Tolong jelaskan. Dia tak payah bala lah. Islam ni tetap awal-awal gitu. Bila berlaku perceraian, anak milik isteri, nafkah ayah yang kena beri. Faham tak? Milik isteri. Melainkan isteri itu kahwin dengan suami lain. Faham? Barulah gugur milik tersebut. Ataupun isteri itu tidak layak membela anak, seperti benagih dada atau kerja tempat-tempat haram. Perempuan Sunda, isteri itu bosnya. Apa benda ni, kerja sebagai penari, pelakon, mengajar di akademi Fantasia ke apa. Itu maknanya takut anak ni tu jadi rosak macam dia bila besar, kerajaan tak dia beri kepada dia. Biar ayah tu bela. Mak kerja sebagai penyanyi, penari, pelakon drama, tak boleh lah. Boleh ke suami lah. Pasal kerja-kerja lagi tu kerja yang haram, maka tak layak bela anak. Jadi kalau tak ada kes-kes macam tu, mak dulu. Mak dulu boleh. Sampai 7 tahun barulah dipanggil oleh qadi. Dua, suami mari, isteri mari, anak pun mari juga. Lepas tu tanya anak, nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan siapa? Maka kalau dia kata mak, tu kan mak lagi dah. Nafkah tetap ayah kena tanggung. Tu tak ada mak tanggung nafkah. Kalau dia kata mak ayah, duduk dengan ayah pula setelah 7 tahun. Daripada lahir sampai 7 tahun dengan mak lah dulu. Kalau tak ada kes apa-apa. Setelah 7 tahun baru panggil di pejabat. Qadi tu kena, qadi yang tanya, jangan ayah tanya. Jangan ayah memang cerdik lah. Ucap tunjuk selak apa semua tak boleh. Jadi qadi tanya. Kefasikannya awal lain tak kibla. Tok boleh mak. Kalau dia tunjuk dua-dua, belah mak tunjuk, belah ayah pun tunjuk, budak tu jawab gitu. Maknanya nak suruh nikah semula tu. Adakah membuka akaun di SSPN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional, dan membeli sijil simpanan prima halal di syarak? Ditanya dua. SSPN, sijil simpanan Pendidikan Nasional. Lepas tu sijil simpanan premium. Jadi bukan kita jawab ni, ini dijawab oleh apa benda ni, beberapa orang mufti di mufti Malaysia, di Malaysia ni, di dalam negeri di Malaysia. SSPN ni, Skim Simpanan Pendidikan Nasional, setakat ini belum lagi difatwakan. Sijil simpanan premium telah difatwakan tidak harus pada syarak. Tak boleh. Hadiah tu diambil daripada keuntungan apa ni, simpanan, deposit. Deposit dia besar 1 bilion bunga. Katakan 100 juta. 100 juta tu diambil untuk beli hadiah-hadiah. Saya ada beberapa soalan. Setakat manakah harusnya orang laki-laki terhadap orang perempuan yang diharamkan kahwin? Setakat manakah aurat? Baik, menurut pandangan yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, sekalian tubuh orang laki-laki lah. Yang kedua, seorang isteri engkar perintah suami supaya membasuh pakaian atau kerja dapur.
dengan alasan itu bukan tanggungjawab yang wajib pada syarak, apakah ia dianggap derhaka kepada suami? Isteri tak mau masak, tak mau basuh, dia kata bukan wajib pada syarak. Nah, memang asalnya bukanlah tugas orang perempuan memasak, membasuh untuk suami, bukan kerja dia, tetapi apabila disuruh oleh suami, maka wajiblah ia taat. Kerana Nabi kata segala perintah suami yang tak bercanggah dengan syarak wajib taat. Jadi bila tidak taat, suruh basuh baju, dia tak mau basuh, derhakalah namanya. Asal bukan kerja dia. Tetapi apabila suami menyuruh isteri berbuat kerja-kerja yang asal bukan kerja dia, seperti membasuh, menyapu rumah dan sebagainya, asal bukan kerja, tapi bila suami suruh, jadi wajib kena buat, tak buat dosa. Wajib pula suami itu membayar gaji. Cuma yang berlaku sekarang, suami tak bayar gaji, bini basuh, nyapu rumah, masak, tak bayar. Jadi bayar? Tak bayar sayang. Tak bayar, ramanya tak bayar. Faham tak? Bahasa bukan kerja dia. Kerja dia layan kita saja. Suruh pecek kepala, pecek kepala. Suruh pecek hidung, pecek hidung. Tak, tu kerja dia layan kita. Bukan kerja dia maknanya suruh pergi nyapu sapah, pergi nyapu sapah, suruh teruk sapah, pergi teruk sapah. Tapi bila dah kita suruh, kita suami, jadi wajib dia buat, maka wajib pula kita upah dia. Ulama kata, upahnya orang lelaki dah ambil, tak beramal, tak upah pun ke bini bulan-bulan. Haji, wih tak? Dah, tu kata. Nampak macam warak. Dah banyaknya kita salah dengan orang. Sebab tu kita kata, bodoh orang ni berilah. Kata dia minta 500, wih 1000. Kena ajar gitu sama orang. Ingat tu, Haji. Kalau minta 1000, wih 2. Dia kata bang beli gelang 3 amat, 6 amat beli. Dia ganda sama. Pasal kita tak ayah gaji dia dah. Bolehkah jelas beritahu saya sekurang-kurangnya amalan yang paling minimal untuk mendapat syurga di akhirat kelak? Terutama sekali di waktu usia sekarang ini. Berapa dah usia orang tanya, kita pun tak tahu dah. Jadi banyak sangatlah orang mari jumpa dengan Nabi, khabar nak selamat, muka buat satu amalan yang selamatkan aku. Orang ni Nabi jawab lain, sahabat ni Nabi jawab lain. Ada seorang tu sahabat mari tanya, khabar buat satu amalan, nak tahu panjang-panjang tak? Nabi kata la tarda, jangan marah. Mari tanya pula, jangan marah. Tapi sahabat lain mari tanya hak lain juga. Sahabat lain mari tanya, Nabi kata gini, menjaga mulut, menjaga kemaluan, jangan buat kacau dua tu. Selamat kamu. Jadi sahabat lain pula. Walhasilnya, kalau kita orang tua-tua ni memang jenis dak zina, dak judi, dak apa dah. Maka lazimlah membaca Quran, duduk-duduk saja. Beristighfar, sebut-sebut nama Allah biar banyak. Saya baru mati suami, siang dia. Suami saya tidak bersama saya hampir 10 tahun dah, tak bersama. Allah Rabbi. Disebabkan oleh sekatan undang-undang. Kadang-kadang undang-undang kan, tak boleh nak masuk, tak ada bisa. Biasa benda ni lagu ni. Kahwin ni orang luar negara dan sebagainya, ada masalah bisa. Patutkah saya pantang selama 4 bulan 10 hari seperti tak boleh pergi kerja, tak boleh pergi masjid dan tak boleh keluar rumah dalam tempoh tersebut? Ya, kena berpantang juga. Kerana pantang ni bukan makna kita untuk beredah, edah lain. Edah ni kerana kita dijima oleh suami. Tunggu supaya dapat kita pastikan rahim kita kosong daripada benih suami dulu. Berkabung ni tujuan lain, tanda kita duka cita, bersedih dengan sebab hilangnya seorang yang bernama suami. Faham tak? Itu tujuan dia. Sebab tu tanda bila orang yang berduka cita, bakal jangok, bakal lawa, bakal dengan mulut merah, pipi sama. Maknanya duduk dalam keadaan murung lah. Tak camai, tak lawa, tak keluar rumah. Kerana tanda berduka citanya hilangnya seorang yang bernama suami, orang yang paling penting dalam kehidupan seorang bernama isteri. Ketika saya sedang sembahyang di surau, kain telekung yang jenisnya licin tercabut sekalian sekali akibat ditiup kipas angin. Dia pakai telekung licin. Lapuang ni kuat sangat, kipas nombor 5 cabut dulu telekung. Telekung ni naik jadi licin.
Ketika itu rambut saya benda ni berjelibung, berjelibung. Tu lah berjelibung. Nah, jelibung apa lah? Berjelibung. Jelibung ni asal bahasa Kuala Lumpur ni. Macam hantu raya. Boleh tahan apa ni? Boleh tahan genaka juga ni. Ini je kekek dah tahu ni. Kuat orang lah ni. Soalan saya sahkan sembahyang saya jika saya ulang semula daripada awal. Malu betul ramai orang yang ketawakan saya. Dia kata ramai orang suka ke dia. Ni pun baca soalan pun ramai orang suka. Dia kata dia nak ulang semula daripada awal. Sah ke tak? Ulang lagu mana tu? Jawabnya, kalau kita dah berhenti semayang, dia buat semayang semula, dia pakai molek, memang sah lah. Tapi gini, ulama buat, kalau kita terbuka aurat, bukan kita yang buka, di dalam sembahyang terbuka, seperti ditiup oleh angin, ada sungguh. Lagi kita kata seperti ditiup oleh angin, maka kita tutup dengan segera, tercabut, kita ambil pakar dengan segera, dimaafkan pada syarak, tak batal lagi, teruskan sembahyang. Tak, nampak rambut pun tak apa. Itu juga kalau orang lelaki semayang, pakai kain pelekat, jatuh terus kain pelekat. Dia pun akad pakai tilah dengan segera, dimaaf pada syarak lagi, walaupun tak pakai seluar undertaker. Faham? Dia semayang duduk tahiyat awal, luar dalam tak pakai kain pelekat aja. Kilah pula nak gaduh-gaduh komak, kilah baby kurang. Maka jenis bangun awal pada orang mau. Nampak? Tahiyat awal, orang sebelah kanan duduk ke atas kain dia, orang sebelah kiri pun tekan atas kain dia. Dia jenis bangun gaduh sikit, dia bangun, dia saja kiam, kain tak kiam. Kain tahiyat lagi. Jadi dia pun ambil segera kain kilah, dimaaf pada syarak. Haji Zul. Haji Zul ni. Jimat tak agak lah. Sihat lagi, jimat? Kurang lah. Tak apa, rehat. Waktu kita tak kacau. Apakah ukurnya kalau kita teringat pada perempuan yang bukan mahram kita? Contoh macam orang yang kita suka, bila dia tak suka kita, biar dia tak suka kita pun siang dia. Dia mesti suka ke orang perempuan, perempuan tu tak suka ke dia. Tapi ukur kalau dia teringat ke orang tu, teringat tak salah. Jangan kita duduk kerja mengingati perempuan hingga membawa kepada syahwat. Itu dilarang pada syarak. Apa perempuan tak pakai stokeng kaki? Bukan ke kaki juga aurat? Tudung pakai dah, tapi kaki terbuka. Harap jawab. Memang jawab gini-gini. Mudah je. Memanglah kena pakai stokeng ataupun lain-lain lah. Kalau malam tu lain, kita pakai kain, tak pakai stokeng sarung kaki, pasal gelap malam. Mari serang. Tapi kalau siang kok, nampak kaki, nampak buku lali, bagi dia tak ada apa. Bagi orang lelaki kak, lu tengok tumit orang puang, gua ni Haji, tumit orang puang, tak tengok gua ni ada orang tak tengok tumit naik gang. Tak boleh. Lepas tu orang puang ni telur kabar ni hak dah orang cetong ni naik gang tu. Jadi tolong tutup lah. Orang puang tolong tutup. Tak, kita nak semua dengar. Jangan pasal orang puang tak ada hal lagi ni. Kemar kata tak hal. Kita ni jadi mangsa ni. Tu hak dah orang sekali dah hati. Ingat lagi maknanya dah kalau awak-awak muda macam kita ni. Betul kok Nabi tak pernah semayang di rumah? Dan kalau kita semayang juga di rumah, apakah kita tak ikut sunnah Nabi SAW? Kawan saya kata kalau tak ikut sunnah, sesatlah kita. Betul ke? Jawabnya, jangan kata bila tak ikut sunnah tu sesat. Tak. Dia gini, bukanlah tiap-tiap benda kalau sunnah kita tak buat, maka jadi sesat. Faham baik masalah bol nilai, menyalahi apa yang telah jelas disebut oleh Nabi SAW. Itu lain. Perintah-perintah tu kita dibuat lain dengan niat, maknanya kita tak suka dengan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi. Itu maksud sesat. Yang Nabi kata taraktu fikum amrani lan tadillu, kamu tidak akan sesat.
Maknanya bukan tiap-tiap bila sunnah kita tak buat jadi sesat kan. Kalau tiap-tiap sunnah kita tak buat sesat, ramai orang sesat. Tapi jangan menyalahi dengan sengaja. Contohnya dalam bab berhukum. Nabi kata orang perempuan maknanya wajiblah menutup rambutnya bila keluar daripada rumah, kena tutup aurat. Mari seorang ustaz ni kata tak apa, tak tutup aurat pun, zaman moden dah ni. Itu maksud sesat. Bukan bila Nabi semayang duha kita malas semayang duha jadi sesatlah kita. Nabi semayang di masjid sama atas dasar fardu kifayah, kita semayang di rumah, semayang fardu, semayang maghrib di rumah, jadi sesat. Tak kena fatwa lagu tu. Soalan seterusnya, apa hukum kekasih saya beri hadiah kat saya? Adakah berdosa? Kalau hadiah itu menimbulkan fitnah, macam mana pula untuk mengatakan ustaz kami masih belum kahwin? Memanglah kekasih. Kalau dah tu tak orang kekasih pula. Boleh tak ustaz jelaskan? Jelas sikit-sikit dah lah. Dia kata orang kurang hadiah kasih, beri hadiah ke dia. Tengok jenis hadiah tu lah. Kadang-kadang membawa kepada fitnah, maka diharamkan, tidak diharuskan, tidak digalakkan dalam Islam. Walaupun hadiah itu memang disuruh, dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau berhadiah-hadiah itu dengan bersebab membawa kepada berkasih sayang pula larat, maka tidak digalakkan dalam Islam. Sama macam masalah memberi salam kat atas perempuan muda. Kita tengok perempuan muda awet seorang duk rokok, Assalamualaikum, beri salam. Maka ulama kata beri salam lah. Kalau muda lagu tu nak bawa fitnah. Gitu juga dengan hadiah. Bukan Nabi larang tu sebab beri hadiah tu. Hadiah ni baik, tapi larang daripada tu. Boleh tak ajak budak kecil memasuki saf pertama hak balik dah ketika banyak saf hadapan masih kosong? Boleh tak? Budak cek balik dah. Budak cek habis balik dah. Ni orang dewasa dia kira. Dia tak kira budak cek. Dia istilah budak cek ni maknanya tak balik lagi. Tak balik, budak-budak dia panggil. Budak-budak tak balik lagi, boleh tak masuk dalam saf? Kalau balik dah, saf dia macam orang dewasa dah. Dia tak panggil budak cek, dia panggil orang tua cek. Dia tua dah pasal balik tapi cek. Hukumnya memang duduk dalam saf orang dewasa dah. Apa hukum jika isteri tidak membenarkan suami kahwin lagi jika suami mampu? Jawabnya, tidak syarat dengan isteri yang beri izin. Dah kita mampu nak kahwin lagi, kahwin dah. Isteri mana nak suruh kita kahwin? Mereka seorang isteri yang kemamang baru ni. Tapi bila kita tak suruh suami kita kahwin lagi, tiba-tiba suami kita kahwin lagi, kita sabar je dah. Kan kita dengar dah kan, hukum-hukum berkenaan dengan berkahwin ni. Kita pun orang puan memang dia tak suka suami dia kahwin seorang lagi dah. Dia pun tak doa, tak suruh apa. Naik tambah, tiba-tiba dah berkahwin juga, tak sah duduk buat, tak boleh lah. Tak, ni cerahlah aku, apa balik rumah, bau aku. Apa gitu semua. Kayak gini nyesal. Apa gitu semua. Sabar kan. Macam isteri-isteri Nabi kan duduk dalam keadaan sabar. Dah kenal dah lama ustaz tapi tak tahu asal mana pula dah. Asal kita bumi lah, daripada bumi. Beri sedikit latar belakang atau biodata dan belajar di mana. Semula lah. Cuma belajar ni ramai agak orang kata ada belajar India, kata belajar Mekah ni, kata belajar Tania ni, kata belajar Mesir ni, kata Amerika juga. Amerika ni kata England. Kita sekolah SS, sekolah menengah Sultan Sulaiman. Pelibah dah. Siapa kata 6 rendah sahaja. Betul tak cakap kalau kita cakap benda yang tak berfaedah masa orang azan, bila nak mati lidah kita akan jadi clue, payah nak mengucap, minta penjelasan. Apa yang datang pada hadis-hadis sahih tak menceritakan seperti itu. Cuma adab yang buruk, kita suka bersembang ketika azan. Jadi tinggalkanlah adab yang buruk. Boleh berkata-kata yang penting-penting walaupun orang tengah azan, tapi jangan dibiasakan sembang masa orang azan.
Menaikkan azan tu dengar tak dengar kerana sayup ni. Biasa lepas saya buang air kecil, saya akan pecek kepala adik saya. Buat apa pula? Faham tak lah? Ada juga aku bengong. Jadi lepas daripada dia buang air, dia pun istibrak lah, dia pecek nak suruh berhenti lah. Air tu habis, kita ingat adik dia pecek pada nyanyi adik setiap kali kecing nolong adik. Jadi keluarlah cecair putih pekat. Adakah ia air mani atau air mazi? Dua-dua bukan. Pada adatnya itu air wadi. Biasa air wadi, kalau keluar lelaki dia keluar masa kencing, tapi bukan semua orang. Bukan mani, bukan mazi. Mazi jernih, mani syahwat kemuncak. Biasanya keluar masa angkat barang berat, dan masa kencing dia panggil air wadi. Hukumnya najis, wajib basuh dan membatalkan wuduk. Ada ustaz lain yang beritahu bila imam habis baca Fatihah pada rakaat ketiga dan rokok, makmum juga mesti rokok kerana ia dikira masbuk. Kalau tidak perlu tambah rakaat, betul ke? Kok mana pula ustaz ni? Ustaz ni kata kalau rakaat ketiga dah, kita dah habis lagi Fatihah, tak imam rokok, kena rokok. Tak betul gitu. Jawabnya, kalau kita masbuk atau muafiq bukan berdasarkan pada rakaat, tapi berdasarkan kepada bila kita masuk ke dalam rakaat, adakah sempat masa kita menghabiskan Fatihah. Jadi kalau pada rakaat yang ketiga ini mana? Dengan sebab kita terlambat mengejar imam bila rakaat yang kedua, kita safar rakaat ketiga, imam nak rokok dah, kita sedang balik yang mindi, barulah kita dikira masbuk. Tapi kalau kita naik sama-sama rokok, naik daripada rakaat, naik ke rakaat yang ketiga sama-sama dengan imam, muafiq, tak boleh rokok, kena perhabiskan Fatihah. Apa hukum masa sembahyang saya telah menelan rokok atau sedawa dengan mengeluarkan bau durian atau petai? Rokok hak duduk di dalam mulut tak boleh telang. Rokok hak daripada dalam mulut boleh telang. Yang tak boleh rokok daripada dalam perut kita, tubik balik, duduk dalam mulut, telang balik. Ini kata setengah ulama mereka. Kemudian sedawa mengeluarkan bau durian atau petai. Biasa durian makan durian, dia bunyi untuk bila. Allah sebelah bau durian, celaka makan durian untuk bila. Jawabnya tak batal sembahyang. Ataupun bau petai. Biasa rokok ni bagi makan petai. Tak ada masalah. Sedawa, sebab sedawa ni angin saja daripada perut lalu ke rongga dada kita mengeluarkan bau sedikit, bekas makanan yang masuk tadi. Sama tak? Tak batal tak? Orang lain tak batal. Makruh benda-benda busuk, bau rokok, bau durian boleh ganggu orang sembahyang. Sebab tu Nabi kata jangan hampir masjid kami kalau ada dalam mulut benda yang bau yang kurang enak. Maka kita kiyah benda apa bau tak apa molek, tak apa sedap. Maka komor dulu, barulah masuk balik ke masjid, bukan larang terus. Lembu betina boleh tak buat korban akikah? Jawabnya boleh. Penyewa yang telah lama menyewa rumah sebuah kampung, boleh tak kira boleh ke tak dibilang untuk sembahyang jemaah? Tak kira lama tak sewa ke apa ke, dia bila dia menetap di kampung itu walaupun dengan sewa dan nak mati sini dah, tak boleh dah pindah mana-mana sedap duk Terengganu ni dah, dia panggil mustautik, boleh buat bilang jemaah. Tapi kalau rumah sendiri Terengganu, beli rumah sendiri, tapi akhirnya kat dia pecing nak balik Johor pula, Terengganu rumah sendiri dia ni nak balik Johor pula, dia panggil muking Gaji bulanan, pendapatan bulanan atau hasil jualan seperti getah, kelapa sawit, adakah dikenakan zakat setiap bulan atau setiap kali jualan? Harap jelaskan. Baik, kalau gaji bulanan ni dalam mazhab Syafi'i tak kenalah.
tak kena zakat. Mereka dalam mazhab Maliki. Tapi kita khabar sama adalah kalau kita bayar gaji zakat pendapatan, tak perlu lagi bayar income tax, maka lebih baik bayar zakat pendapatan. Walaupun asal bukan daripada mazhab Syafi'i, kerana zakat beri pada orang Islam. Income tax untuk orang kafir guna juga duit kita. Kemudian kalau kita jadikan beneran kelapa sawit getah, bukan tanaman-tanaman zakat, tapi dah jadi jualan, jadi perniagaan, kena zakat atas nama zakat perniagaan, bukan atas nama zakat tanaman. Kerana zakat tanaman, kelapa sawit tak kena zakat. InsyaAllah 5 minit lagi, 10 minit lagi. Ini pula. Ayah saya lama dah meninggal. Kini saya tinggal bersama dengan mak saya dan 3 orang kakak dan 3 orang abang. Kakak dan abang saya semua berjaya di dunia, kecuali saya. Saya ada mempunyai ijazah kejuruteraan awam. Biasalah ni. Dan telah mendapat peluang kerja, tapi saya tolak kerana ingin belajar lagi ilmu agama, nak belajar agama tu. Masalah saya, Ustaz, ibu saya selalu mempelekehkan saya. Di dalam rumah saya sering dianggap tiada oleh ibu saya dan adik-beradik. Orang anggap dia tak ada dah, pasal dia mengaji agama sangat. Inilah akhir zaman. Saya kecil hati, tapi saya sayang mereka. Mereka memperkecilkan saya semata-mata kerana saya belajar ilmu agama. Itulah dunia akhir zaman ni tak. Lepas anak belajar agama, orang patut tupang waksik bunyi. Ni dah jadi pelekeh pula dah. Padahal dia mati ikut jalan agama. Mak dia mati pergi bola kotak juga ni. Kotak-kotak tu hak agama tu. Nak baca, nak semayang, nak apa, nak kata tu hak agama. Dah kalau tambah nak kecilkan agama, pisanglah anak-anak. Kalau mak mati kat dia, jangan buat kesian agama pasal mak tak kenal dengan dia agama ni. Jadi kalau mak mati dia, jangan kapang, jangan mandi, jangan semayang. Nak buat macam ikan kuning. Ubur kat buang pusing dah pusing. Dia gitu. Patut jawab gitu ke mak ayah. Hak jenis mak ayah tak berahi ke agama. Dan kalau tak berahi agama, apa ikut jalan agama. Dah sakit pergi Mekah ni, bodoh-bodoh pergi Mekah. Dah Mekah tu apa dia? Bukan hak agama. Dia kerja Malaysia ke? Dah sakit yang Mekah. Saya tertekan. Apakah patut saya lakukan? Adakah saya patut derhaka ibu bapa saya? Saya datang ke kuliah pun bersembunyi-sembunyi. Saya tertekan sungguh. Jawabnya tak boleh derhaka. Mak ayah, adik-beradik mu tak faham agama lagi. Jadi mu dakwah lah ibu bapa mu. Walaupun mereka masa sekarang ni tak boleh nak terima, tapi ingatlah satu masa mereka akan terima. Sebab semua orang akhirnya balik kepada agama, sama ada selepas mati atau sebelum mati. Tapi minta-minta mak dia ni adik-beradik dan balik ke agama sebelum mati. Lepas mati semua orang nak agama. Buddha, Majusi, Hadari, Kristian, semua orang nak agama belaka. Tapi tak terima dah, mati dah. Baru ini tak silap saya, Ustaz, ada khabar orang puang yang kematian isteri. Kok mana pun orang puang yang kematian isteri. Laki dia puang. Kematian suami kot ni, kematian isteri. Kematian suami dah. Nak pergi haji kali kedua dan seterusnya, tak mesti kena bawa mahram. Bawa teman yang dipercayai, sekurang-kurangnya 4 orang boleh dah. Tapi ada ustaz lain, minta suruh tanya ustaz semula, mazhab mana yang berpendapat gitu. Sebab ia tak ada dengar lagi ustaz tu kata. Bersama ini saya lampirkan kitab yang menjadi rujukan tersebut, yang mengatakan orang perempuan yang kematian suami kalau nak pergi haji kali kedua, tak boleh pergi dengan teman, tapi mesti kena bawa mahram. Harap perjelaskan dengan terperinci. Jadi kita malah nak baca ni kitab ni, Majmu' Syarah Muhazzab Mujallat Sabiq jilid yang ke-7 ya. Baik. Dia kata dulu tak silap, dia kata kita ada khabar kalau orang perempuan yang mati suami nak pergi haji kali kedua. Kalau haji kali kedua ni haji sunat lah. Tak mesti pergi dengan mahram. Lepas tu dia ada ustaz pula seorang lagi kata, tak je dengar lagi. Mungkin tanya mula ustaz lah ni ambil dua ni mazhab mana kau? Yang kata boleh. Jawab ni peling lah ni. Peling. Sebab bukan masalah pergi kematian suami. Kalau dalam kematian suami kena berkabung dulu. Maknanya jangan salah faham. Sebab apa dalam mati suami tak pergi, kena tunda. Tak wajib pergi haji. Dia kena bergabung 4 bulan 10 hari. Dah boleh di mana-mana tak?
Tak bolehnya. Dan bila kita kata bolehnya? Yang kita kata bolehnya, perempuan yang nak pergi kepada Mekah, nak pergi Mekah, bukan haji yang pertama, haji kali kedua. Faham tak? Jadi bukan haji wajib, haji sunat. Haji sunat. Kalau nak pergi haji sunat ni, pendapat muktamad macam kita majmuk ni, nak dipanggil kau asah. Nak mesti kena temang mahram. Sama ada mahram tu suami ataupun bukan suami, tapi mahram. Nampak tak? Situ masalah. Bukan kita kata dalam mesti suami tu tak tahu 14 hari boleh pergi dengan kawan-kawan. Kalau kita kabur sama-sama dah pendapat yang muktamad. Kalau haji pertama kali pun kalau suami mati tak wajib pergi lagi. Dan duduk dalam keadaan berkabung tu. Duduk kabung mereka hak dunia dah. Boleh balik sini. Kalau haji yang kedua dia panggil haji tatawwu', haji sunat. Dia pergi dah dengan lelaki dia itu. Haji fardu. Pergi kali kedua mati dah suami, ibu tunggal dah. Faham lagi? Maknanya boleh. Pendapat yang muktamad wajib pergi dengan mahram. Meski temam mahram. Tak boleh kalau bukan mahram. Tapi kalau haji yang pertama ni, kita kabur sama ni, haji yang pertama, dia boleh pergi dengan mahram. Tak ada mahram boleh temam dengan perempuan-perempuan yang kepercayaan sikap. Dalam kitab fiqh kata itu haji pertama. Haji kedua, pendapat muktamad kata tak boleh guna perempuan-perempuan sebagai teman. Kawan-kawan puan mesti mahram. Nampak? Pendapat muktamad kata. Nampak lagi? Ada beza situ. Sekali lagi kita ulang. Kita mengajar sama. Pendapat bila nak pergi haji kali yang pertama, haji wajib dia panggil. Puan ni tak ada mahram. Tak ada mahram. Boleh pergi dengan nisa usyiqah, perempuan-perempuan yang adik, yang camai-camai perangai. Sekurang-kurangnya 4 orang. Kata Mak Ibn Hajar. Syekh Ramli kata 3 orang. Tak apalah hak tu. Boleh pergi dengan teman perempuan. Tapi kalau nak pergi haji yang sunat, tak boleh teman perempuan. Mesti mahram. Faham ni? Ni dalam kitab Majmu' pun kata hadza ada sahih. Ini tak atas kau yang sahih. Nampak? Tapi dalam kitab lain kata ini kau asah. Maka muqabil asah ni kau sahih. Kalau kata atas jalan sahih, kau baih ni pula kata boleh pergi juga walaupun haji hak sunat. Faham tak? Dengan kawan-kawan perempuan yang siqah. Nampak? Masalah ni dulu balak. Dr. Yusuf Qardawi fatwa lain. Syekh Utsaimin Arab Saudi fatwa lain. Arab Saudi ni dia Hambali sikit. Dia kuat sikit bab perempuan. Jadi Syekh Utsaimin fatwa haram juga. Kalau nak pergi haji sunat, kalau pergi dengan kawan-kawan tak boleh. Mesti mahram. Dr. Yusuf Qardawi kata tak apa, boleh pergi kalau dengan kawan-kawan perempuan walaupun haji yang sunat. Kerana maksud larangan Nabi itu adalah keamanan. Kalau dah aman dengan suami pun tak boleh pergi. Kalau nak kira faham, dah aman. Tapi kalau aman pergi dengan rombongan macam kita naik kapal terbang ini ramai-ramai, walaupun tak pergi dengan mahram, dia pergi ganda-ganda ke apa, ada tak sah ada apa, dia kira aman lah keselamatan. Lepas tu Dr. Yusuf Qardawi fatwa harus pergi. Itulah juga yang dipatwakan oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Perempuan-perempuan yang nak pergi haji yang sunat boleh pergi ke tak dengan kawan-kawan, tak pergi dengan mahram, jawabnya harus. Itu juga yang telah diputuskan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia. Apabila orang buat satu soalan, kalau perempuan ni nak pergi haji sunat, boleh tak pergi dengan kawan-kawan perempuan? Jawabnya diharukan pada syarak. Dengan keadaan sekarang pergi ramai-ramai telah aman daripada fitnah dan kacabila. Orang tak ada lah nak rogol lah kapal terbang, kerana dia rombongan sama. Siapa dinu hotel pun rombongan, dinu pun rombongan. Maka inilah yang kita jawab. Hak kau asah tadi memang kata tak boleh. Dia kena haji pertama saja. Tapi hak kita jawab ni untuk kita taklid kau, untuk kita nak beramal dalam keadaan sekarang. Faham? Bukan masalah nak canggah kitab majmuk. Ada belaka kitab. Wallahu a'lam. InsyaAllah hal lain-lain ni minggu hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi